Dan selamat pagi. Okey, sahabat-sahabat guru besar sekitar negeri Perak, sahabat-sahabat guru besar sekitar negeri Pahang, sahabat-sahabat guru besar sekitar negeri Terengganu. Okey, alhamdulillah dapat kita berjumpa pada pagi ini. Dan macam saya telah inform pagi ini, kita tak adalah serius sangat. Okey, cuma pagi ini kita santai-santai. Kita akan berkongsi ya. Saya bukannya tujuan nak mengajar ke apa tak. Tuan-tuan semua hebat-hebat dekat sini. Tetapi saya akan berkongsi mengenai dengan satu amalan baik yang telah saya laksanakan. Ini masuk tahun ketiga. Okey, selepas amalan terbaik ini barulah saya akan bagi penerangan sedikit mengenai inovasi. Bagaimana kita nak membuat atau melaksanakan inovasi di sekolah kita. Okey, boleh GB Pian? GB Pian respon boleh? Boleh Tuan JB, boleh. Okey. Jadi kalau misal kata ada soalan, kalau ada apa yang tak faham, kita terus masuk je. Jangan tunggu saya habis. Sebab kita santai-santai je. Okey. Alright. Program amalan terbaik. Okey, ini saya telah bentangkan sampai ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Okey, syukur mendapat pembentang yang terbaik. Okey, dengan tajuk The Innovators. Okey, seperti sedia maklum, The Innovators ni kalau kata mudahnya lah, kita ni pencipta lah. Okey, jadi saya membuat satu program supaya semua cikgu-cikgu di sekolah saya boleh mencipta sesuatu, terutama dari segi PDPC lah. Okey, inovasi PDPC. Alright. Jadi untuk pembentangan hari ini saya akan melihat ke beberapa aspek. Okey, kita akan tengok latar belakang sekolah saya, kita akan tengok analisis SWOT sikit, objektif program, okey, strategi yang dilaksanakan, cabaran dan kaedah penyelesaian, and then kita ada garis masa pelaksanaan, akhir sekali impak terhadap guru, sekolah dan murid, dan akhir juga tindakan susulan dan kesimpulan yang saya telah laksanakan. Baiklah, tuan-tuan, sahabat guru besar yang saya hormati sekalian. Saya setelah kita dilantik sebagai guru besar, saya fahamlah. Okey. Tapi dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru besar, ini bagi pandangan saya lah. Okey. Kita berfokus kepada beberapa aspek. Tetapi yang paling penting, apabila kita nak melaksanakan tugas di sekolah, kita haruslah mengikuti yang pertama, okey, SKPMG 2 ataupun SKPMG Scholar at Quality. Itu yang pertama. Kalau kita buat apa-apa pun berdasarkan SKPMG 2 tu selesai masalah. Okey. Yang kedua, berdasarkan PSO, Perancangan Strategi Organisasi. Okey. Dan yang ketiga, apa yang kita laksana di sekolah perlulah mengikut standard kepimpinan pengetua dan guru besar. Oleh yang demikian, dalam melaksanakan program The Innovator ni, saya akan cuba menyelitkan ketujuh elemen kepimpinan supaya apa yang kita laksanakan menepati standard kita sebagai kepimpinan di sekolah. Jadi kalau SIP datang ke, SIC datang ke atau warga JPN datang, ketujuh elemen ni dapat ditonjolkan oleh kita. Okey, setakat ni. Okey, kita ada kepimpinan strategik. Kita ada kepimpinan instruksional. Kita ada kepimpinan budaya. Kita ada kepimpinan sumber manusia. Kita ada kepimpinan pengurusan, kepimpinan pembangunan luar, kepimpinan mikropolitik. Bagi saya ketujuh elemen ni amat penting. Sekiranya kita melaksanakan tugas, membuat kerja kita sebagai guru besar mengikut ketujuh elemen ni, maksudnya dah selesai masalahnya kita sebagai guru besar. Okey? Sebagai guru besar yang baru berpindah ke sekolah ataupun baru dilantik, benda pertama yang perlu kita nilai lihat adalah persekitaran sekolah yang kondusif. Okey? Walaupun kita buat apa-apa program di sekolah yang orang kata wow, tanpa melihat kepada persekitaran sekolah yang kondusif, jadi kalau orang datang tu awal-awal lagi dia ada first impression dia kan. Jadi dia nak tengok sekolah kita dulu. Okey.
Mungkin kita dulu baru posting, banyak benda kita laksanakan. Dia bukan saja masa baru posting. Kita masuk ke sekolah yang baru. Kita pergi 2 tirim. Malah contohnya lah, siapa yang paling muda? Siapa yang paling muda sini? Guru besar Pian kot muda ya? Jangan, Mizi paling muda. Mizi paling muda. Mungkin ada 15 tahun lagi. 15 tahun lagi sebagai guru besar, mungkin kalau dia letak 3 tahun, dia ada 5 buah sekolah lagi. Jadi saya punya pandangan lah, pendapat peribadi. Setiap kali kita pergi ke sekolah baru, apa yang perlu kita laksanakan adalah persekitaran sekolah yang kondusif. Kita tukar ataupun dengan kata lain, kita buat penjenamaan semula. Okey? Jadi ini yang telah saya laksanakan. Saya cuba menjadikan sekolah ini sebuah sekolah yang kondusif. Saya telah bina satu tagline We Love Chopin dengan orang-orang kampung dengan menggunakan barang-barang terbuang. Okey, kita ada motosikal kat situ ya. Jadi budak pun akan rasa seronok. Dia bukan saja sebagai tagline. Jadi kalau orang datang pun di sinilah tempat kita selfie, tempat kita bergambar. Jadi bila orang selfie benda ni dia akan merata-rata akan pergi. Jadi dia mendapat menaikkan nama sekolah lah secara tak langsung. Okey, selain tu kita ada recycle garden. Okey. Kita ada replika Tugu Negara. Jadi anak-anak murid yang tak pernah tengok tu kita buatkan replika untuk orang. Okey. Kita ada KLCC, kita ada KL Tower. Okey. And then kita ada kincir angin bersama dengan bunga tulip. Okey. And then kita ada bunga sakura daripada Jepun. Kita ada pagar daripada Kundasang. Okey. Jadi itu semua tadi merupakan sesuatu wow factor untuk kita tonjolkan sebelum kita memulakan satu program yang besar. Okey. Jadi siapa-siapa datang, dia dah tahu dah. Ini maksudnya kalau gambar ni, ini daripada sekolah kita. Jadi kalau boleh, cikgu-cikgu pilih sesuatu yang di luar, yang sesuatu yang lain daripada lain. Banner sesuatu untuk nampakkan sekolah kita cantik. Supaya bila orang kata, ini hanya ada satu-satunya di Chopin. For example macam itulah. Okey. Sekolah saya, kalau nampak ujung tu, kecil je, satu baris saja. Comel tak Cikgu Roha? Hari tu dah sampai Taiping Cikgu Roha. Kalau Taiping ke sekolah saya 2 jam lagi. Kalau nak sampai. Okey. Ni profil saya tak perlu. Okey. Guru kanan. Setiap sekolah kita mempunyai guru kanan yang tersendiri. Jadi adalah tugas kita untuk mencungkil bakat-bakat diorang ni. Apa elemen yang diorang ada. Okey, guru kanan saya amat beruntung. Dia mempunyai kepakaran dalam bidang kurikulum selama 21 tahun. Okey. Guru kanan HEM saya merupakan jurulatih bola jaring daerah. Guru kanan core kurikulum saya merupakan penolong pusatjaya daerah. Jadi di situ saya menggunakan ketiga-ketiga kepakaran yang ada untuk membuat apa-apa program di sekolah. Okey, dan ini adalah guru-guru kita, guru-guru saya. Okey. Masing-masing kata orang kita perlu membeli jiwa mereka. Okey. Betul tak JB Mizi? Membeli jiwa. Betul. Okey. Okey, pembantu takbir seorang, pekerja kebersihan yang banyak membantu dan pengawal keselamatan. Okey, analisis SWOT. Tuan-tuan dan perempuan, tuan guru besar sama sahabat-sahabat, apabila sebut analisis SWOT atau TOS matrix, saya rasa semua dah tahu, tak perlu dah pening-pening kepala. Jadi saya tak perlu berfokus banyak pada sini. Cumanya apabila kita buat analisis SWOT, setiap sekolah mesti perlu ada analisis SWOT. SIP akan datang, SIC nak tengok analisis SWOT, nak tengok TOS matrix. Jadi mudah aja bagi saya. Kalau nak buat analisis SWOT, kita ambil masalah kurikulum, masalah akademik. Sebab semua sekolah menghadapi masalah akademik. Okey, kecuali lah ada masalah sukan, masalah yang keceriaan itu just simple, tetapi keseluruhannya setiap sekolah tu mesti ada masalah akademik. Okey, ini just saya punya SWOT analysis. Tak apa, nanti saya akan kongsikan slide ni dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan apabila kita membuat SWOT analysis, kelemahannya tengok W2. Okey, W2, inovasi dalam PDPC sebahagian guru perlu dimantapkan. Okey, jadi saya pilihkan kelemahannya ini. Okey, akhirnya kita buat TOS matrix.
Okey. Pentadbir mewujudkan program The Innovators agar inovasi PDP dimantapkan. Jadi tuan-tuan pun boleh gunakan ini sebagai SWOT analisis dan tone matrix. Sebab dia dapat menyelesaikan masalah isu dalam bidang akademik itu sendiri. Okey, sama ada matematik, sains, BM. Jadi kita buat je inovasi itu sebagai salah satu daripada jalan penyelesaiannya. Okey, apakah bidang atau punca kuasa yang kita gunakan untuk membuat program The Innovators? Of course, seperti yang saya cakap tadi, perancangan strategik. Saya tak tahu macam mana perancangan strategik di Terengganu dan Pahang, tetapi di Perak, perancangan strategik kami di sekolah harus follow perancangan strategik daerah, itu PPD. PPD harus follow perancangan strategik jabatan. Jadi dia ada penyelarasan. Okey. Jadi apa yang kita buat haruslah berpandu kepada ini, dan salah satu daripada klusternya adalah penyelidikan inovasi. Jadi program yang saya laksanakan secara tak langsung telah menyelesaikan salah satu daripada dia punya indeks kluster 4 itu sendiri. Di Pahang macam mana GBPN? Perancangan strategik buat sendiri-sendiri di sekolah ke ataupun berasaskan di PPD? Sendiri-sendiri. Base kepada keperluan sekolah. Base kepada sekolah. Keperluan sekolah. Isu Ada apa di sekolah? Ada inovasi tak? Macam mana? Ada termasuk dalam penyelidikan dan inovasi? Pendidikan dan inovasi. Ada tak? Macam mana nak cakap dah? Dia base kepada keperluan sekolah masing-masing lah. Walau bagaimanapun mandat dia memang tetap kepada PPPM tu lah. Yes. Okey. Yang daripada Terengganu sama juga ke? Sendiri-sendiri? Ya, sama sendiri-sendiri. Okey, jadi nampak yang Perak ni agak mudah sikit ya? Sebab Sistematik. kita hanya follow daripada daerah follow daripada jabatan. Okey, kita perlu selesaikan kelima-lima kluster ni. Kluster yang pertama, profesional guru dan kepimpinan pendidikan. Kluster 2, kualiti bakat dan kemenjadian murid. Kluster 3, jaringan dan jalinan. Kluster 4, penyelidikan dan inovasi. Dan kluster 5, tabik urus dan sokongan profesional. Jadi saya sebagai guru besar di Perak, jadi kami punya KPI perlu melihat kepada kelima-lima kluster ni. Jadi perancangan saya untuk tahun depan haruslah melibat kelima-lima kluster. Tapi insyaAllah kalau misal kata sendiri-sendiri, tuan-tuan boleh masukkan elemen pendidikan dan inovasi dalam salah satu perancangan strategi tuan-tuan. Sebab agak mudah untuk kita capai kalau dia ada dalam kita punya KPI. Okey, boleh GB Roha? Alright. Dan salah satu daripada elemen selain daripada perancangan strategi, pentaksiran bilik darjah PBD itu sendiri. Apabila kita melihat tahap penguasaan murid tahun 6 itu sendiri, ada yang mata pelajaran matematik, ini saya ambil contoh matematik ya. Dia tidak menguasai dalam sukatan pelajaran panjang, jisim dan isi padu cecair. Jadi penatian matematik telah berjumpa dengan saya, berbincang, cikgu daripada 5 orang murid, 3 tak menguasai. Apa yang boleh kita buat? Dari sinilah punca kuasanya inovasi itu dilaksanakan. Jadi kita kena tengok data PBD itu. Saya rasa ini saya tak perlu cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan lagi hebat. Cumanya dia punya punca kuasa tu. Apabila kita melaksanakan sesuatu, inilah PBD, data PBD ya. Objektif program saya. Yang pertama, membudayakan penyelidikan dan inovasi. Itu dia punya objektif utama. Membudayakan pendidikan inovasi di sekolah secara tak langsung di daerah dan juga negeri dengan orang kata tagline innovate, improve, inspire. Itu tagline bagi sekolah Copil lah. Innovate, improve, inspire. Kita innovate maksud kita membuat inovasi, kita melaksanakan inovasi itu, improvekan dia, dan kita memberi inspire kepada orang-orang lain daripada cikgu sekolah itu sendiri maupun rakan-rakan GB daripada daerah itu sendiri. Di mana matlamat strategi kami untuk meningkatkan penglibatan warga pendidikan dalam penyelidikan, penulisan,
inovasi dan perkongsian amalan terbaik. Okey, ini adalah matlamat strateginya. Okey, TOV dan penetapan sasaran. Ini yang saya cakap pada mula bila kita dah ada perancangan strategik. Okey, ini adalah saya punya perancangan 5 tahun daripada 2020 sehinggalah 2024. Okey, tengok dalam kolom yang biru tu. Okey, pada 2020 bilangan penyertaan inovasi kosong. Jadi saya merancang 2021 2, 2022 2, 2023 naik kepada 3 dan 3. Ini adalah perancangan daripada pihak. Seterusnya ia akan menyumbang kepada perancangan daerah dan juga jabatan. Dan segala inovasi ataupun perancangan kajian tindakan di sekolah, saya menggunakan plan intervensi 5 langkah. Okey. Pernah dengar tak plan intervensi 5 langkah? Bro Mizi, pernah dengar tak? Pernah. Okey, pernah. Dia dalam plan induk pembangunan pendidikan kita ada ya. 5 langkah. Yang pertama, kalau yang tak pernah dengar ya. Yang pertama, kita kenal pasti masalah. Okey. Yang kedua, kita memahami punca masalah. Yang ketiga, kita menyenaraikan cadangan intervensi. 1, 2, 3, 4 dia punya intervensi. Yang keempat, membuat prioriti intervensi. Intervensi mana yang perlu? Daripada keempat-empat tu yang mana lagi penting ya? Dan akhir sekali, kita menyediakan pelan tindakan. Okey, saya mengambil contoh matematik tadi. Untuk penatian matematik. Okey, yang pertama kenal pasti masalah dan juga kumpulan sasaran. Macam mana kita nak kenal pasti? Kita buat semakan hasil kerja murid. Kita buat pemerhatian tingkah laku semasa proses PDP. Kita buat ujian diagnostik. Okey, kita ambil pentafsiran bilik darjah PBD dan kita kenal pasti kumpulan sasaran. Macam tadi saya kenal kumpulan sasaran saya murid tahun 6 berkenaan dengan mata pelajaran matematik, tajuk, ukur panjang tadi ya. Okey, memahami punca masalah. Yang kedua, murid tersalah dalam penukaran unit kerana mereka gagal memahami konsep dan tidak hafal formula penukaran unit. Ini masalah dia. Bila bincang dengan guru penatia, cikgu matematik, masalah dia apabila nak menukarkan unit kerana mereka gagal memahami konsep ya. Lepas tu murid juga keliru dengan kaedah yang biasa digunakan kerana terlalu banyak operasi dan nombor yang terlibat dalam kemahiran ini. Okey, ini dia punya punca masalah. Okey, kita dah tahu punca masalah. Yang ketiga, menyenaraikan cadangan intervensi. Apa yang perlu kita buat? Ada setelah kita buat apa? Perbincangan, kita lontarkan dia, ada cikgu nak buat klinik matematik. Ada cikgu suruh buat video pengajaran. Ada cikgu buat bahan bantu belajar. Okey? Ini ada kita menyenaraikan intervensi 1, 2 dan 3. Okey? Dan apabila kita duduk berbincang, baru kita buat priority intervensi itu. Okey, priority intervensi ni kita lihat yang pertama dari segi kekangan kos. Kos apa? Kewangan, masa. Jadi semua ni kita perlu tengok dan akhir sekali buat pemilihan yang paling utama bahan bantu belajar yang kita buat. Ini termasuklah yang dimasukkan dengan inovasi. Okey. Yang kelima barulah kita menyediakan pelan tindakan. Okey, saya tak boleh sebut. Bila sebut pelan tindakan, plan, do, check, action. Okey, PDCA. Okey, GBPN setakat ni. GBPN? Okey, mantap, jelas. Okey, kita tengok apabila kita dah menyediakan pelan tindakan, okey, plan. Okey, tengok yang pertama, ini yang paling penting ya tuan-tuan. Ini apa yang saya buat, saya kongsikan. Itu terpulang kepada tuan-tuan yang buat. Berkongsi hala tuju dan perancangan strategik sekolah dengan guru-guru. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat, okey, saya tahu mesti tuan-tuan pernah berkongsikan hala tuju tuan-tuan dan mesti bagi guru-guru kita faham hala tuju kita. Baru diorang tahu apa yang kita nak laksanakan. Ini perkara yang penting. Apabila tuan-tuan berkongsi hala tuju dan apa-apa perancangan strategik kepada guru-guru, strategi ataupun standard 1 kepimpinan strategik iaitu menjelaskan visi dan strategi pelaksanaan bagi peningkatan dan perubahan yang menghasilkan peningkatan penyampaian bagi semua murid, GB telah laksanakan. Okey, ingat? Apabila kita sampaikan hala tuju kita pada cikgu-cikgu, standard 1 kepimpinan strategik kita telah laksanakan. Okey. Alright. GB Duan. Okey, GB Duan.
Nak dengar GB Duan punya suara? Okey. Alright, beres. Dengar suara GB Duan. Sihat GB Duan? Ya, sihat alhamdulillah. Okey. Jadi perlu diingat di situ. Okey. Jadi standard 1 kepimpinan sini dah kita laksanakan. Tapi ayat ni kalau kita berkongsi ahli tuju. Kalau kita tak berkongsi ahli tuju kita, maksudnya kepimpinan sendiri kita tak laksanakan. Okey. Itu dalam perancangan plan. Plan yang kedua, jangan lupa maklumkan hala tuju dan perancangan kepada YDP PIBG, kepada PIBG dan rakam muafakat sekolah. Macam di Perak, kita ada person in charge daripada PPD yang dihantar ke sekolah yang kita panggil rakam muafakat sekolah. Jadi pegawai ni perlu tahu. Di Terengganu dengan Pahang ada ke pegawai ni yang dipanggil rakam muafakat sekolah ni? Ada. Ada kan? Ada, okey. Jadi diorang ni perlu tahu. Okey, PIBG perlu tahu, RMS tahu. Jadi apabila dua orang ni tahu, standard 6 kepimpinan pembangunan luar iaitu merangka struktur dan proses yang menghasilkan penglibatan ibu bapa dan komuniti, sokongan dan rasa kepunyaan bagi sekolah. Jadi standard 6 telah tuan laksanakan. 1 dengan 6 dah selesai. Cuma dalam skop perancangan tadi plan ni, kita bagi tahu hala tuju pada cikgu, bagi tahu hala tuju kita kepada PIBG dan RMS. Jadi standard 1, standard 6 dah selesai. Okey? Selepas plan, do. Okey? PDCA dia, do ya. Di sinilah baru kita menghasilkan inovasi berdasarkan cadangan inovasi yang telah ditetapkan. Perbincangan, perancangan, di sinilah kita telah laksanakan. Di mana standard 2, kepimpinan instruksional, memimpin perbincangan tentang standard-standard bagi kurikulum, arahan dan pentafsiran berasaskan pendidikan dan amalan terbaik baru kita laksanakan. Ya, kepimpinan instruksional apabila kita berbincang mengenai kurikulum, mengenai pentafsiran berasaskan pendidikan dan amalan terbaik. Okey, apabila tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan ni, standard 2 kepimpinan instruksional telah terlaksana. Okey, dah maksudnya dah 3 dah. Okey, kepimpinan. Okay, kita tengok terus. Do yang seterusnya. Barulah kita melaksanakan intervensi itu kepada kumpulan sasaran. Dah kita buat intervensi tadi, dah kita buat inovasi. Okey, barulah masanya kita buat pelaksanaan tu kepada kumpulan sasaran. Okey, check. Setelah kita laksanakan do tadi, kita buat perbandingan antara ujian pra dan ujian pasca. Ini kepakaran kepada big boss kita yang dah ambil master. Okey. Kita ada ujian pra, kita ujian pasca. Sebelum kita laksanakan inovasi, bagaimana dia punya? Tengok yang merah tu ataupun yang biru tu ujian pra. Dan selepas kita melaksanakan inovasi, bagaimana dia punya hasil? Ini amat penting. Okey. Ujian ini amat penting supaya kita dapat lihat sejauh mana keberjayaan inovasi kita tu. Okey. Dan data ni perlu disimpan sebelum kita laksana dan selepas kita laksana. Okey. Dan untuk sekolah saya minta maaf lah, budaknya 5 orang saja. Jadi itulah paling maksimum saya boleh ambil. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan punya sekolah lagi banyak data lagi bagus. Okey. Okey, PDCA action last kali. Okey, kita dah laksanakan, kita dah dapat data, mengadakan perbincangan dengan ahli kumpulan inovasi untuk mengambil tindakan susulan sekiranya ada sesuatu masalah mengenai inovasi kita. Okey, di sini standard 5, kepimpinan pengurusan. Secara berkesan dan cekap menguruskan masalah kompleks interaksi manusia supaya sekolah lebih berfokus kepada peningkatan pencapaian murid. Kita nak lihat pencapaian murid tu, kita bincang lagi sekali. Adakah inovasi kita tadi tu berjaya meningkatkan? Kalau bagi saya tadi berjaya. Okey, daripada 20% sampai ke 100% dia meningkat ya. Okey. Ini adalah PDCA. Okey, sampai situ okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada tuan. Apabila kita dah melaksanakan PDCA tadi, 4 standard kepimpinan dah kita laksanakan. Tak ada tuan. Ada soalan? Mantap. GB Chong okey? Okey, jelas. Okey. Yang lain? Saya nak dengar suara. Siapa tak dengar suara lagi tu? Share ni masuk sikit. Clear. Okey. Ada share. Share. Abang Den kita. Okay, clear. Okey, tahniah. Alright. Kita teruskan ya. Okey. Untuk tahun 2021,
Tadi 2020 tuan-tuan tengok data kosong. Tapi selepas saya buat pelaksanaan program ni, 4 inovasi telah dihasilkan pada tahun 2021. Secara drastik daripada kosong kepada 4. Jadi standard 7, kepimpinan mikropolitik. Saya berjaya membina sistem dan kaitan yang menggunakan kepelbagaian staf, berbagai guru dan kuasa saya dan pengarah saya untuk merealisasikan visi sekolah. Visi saya daripada kosong meningkatkan kepada 4 inovasi menggunakan kuasa dan pengaruh saya dalam kepelbagaian staf iaitu guru saya. Jadi standard 7 kepimpinan mikropolitik berjaya dilaksanakan. Okey. Ini adalah di antara inovasi-inovasi yang telah dibuat. Okey, saya just berkongsi. Kita ada U-Exchange. Ini adalah inovasi untuk matematik iaitu set pertukaran unit. Okey, untuk mengatasi masalah pembelajaran penukaran unit bagi ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, gambarnya ada di situlah. Jadi kalau saya nak terangkan lebih lanjut, dia akan makan masa. Cumanya tuan-tuan JB perlu tahu dia merupakan kaedah yang orang kata benda mawjud yang murid gunakan supaya mudah untuk membuat penukaran unit. Nanti kalau saya senang-senang ni saya akan hantar video dia lah. Okey, yang mana JB nakkan dia punya maklumat mengenai inovasi ni, PM saya. Saya akan hantar dia inovasi videonya. Okey. Inovasi yang kedua, ini BM Siap. Okey. BM Siap ni satu kelebihan dia adalah inovasi murid-murid bersama cikgu. Okey. Yang tadi adalah kumpulan cikgu tadi. Okey. Yang ini adalah cikgu bersama murid-murid. Okay, kajian ini untuk mengatasi masalah murid untuk menulis karangan bahasa Melayu. Kita panggil dia set BM Siap. Okey. Di mana B mewakili bila, M mewakili mengapa, SI mewakili siapa, A mewakili aktiviti. Ini pun ada video dia, nanti saya akan hantarkan. Okey, tadi matematik. Ya, ini BM. Okey, kita tengok next terusnya. Okey, kita ada aplikasi. Tadi benda mawjud, ini aplikasi pula ya. Aplikasi iGaps atau telah dibangunkan untuk memudahkan sistem pembelajaran semasa PDPR. Ini berlaku pada tahun 2021. Masa COVID-19, kita telah bina satu sistem supaya murid tahun 1 mengenal asas pembelajaran dalam bahasa Melayu. Okey, ini untuk murid-murid pemulihan khas lah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat untuk cikgu ni, kita ada set RFB, roda fasa bulan. Ini untuk panitia sains. Okey, untuk mengatasi masalah murid yang tidak dapat melukis dan menamakan fasa bulan serta menyatakan tarikh fasa bulan dengan betul di kalangan murid tahap 2 sekolah rendah. Okey, jadi saya ada matematik, saya ada BM, saya ada pemulihan dan yang ini saya ada sains. Jadi bervarieti, ada keempat subjek di situ dalam masa 1 tahun. Okey. Apa cabaran dan kaedah penyelesaiannya? Okey, ini saya rasa tuan-tuan akan hadapi. 10 orang guru coping tidak tahu dan tidak pernah terlibat dalam penghasilan inovasi. Sebelum saya masuk, diorang tak tahu apa inovasi dan apabila saya sampaikan buat permulaan untuk masuk inovasi ni, muka dah masing-masing merah padam. Merah bukan marah, merah sebab tak tahu apa bendanya inovasi kan. Okey. Jadi, apa yang telah dilaksanakan? Of course, ladap dan pendedahan. Okey. Kita sebagai pentadbir, kita kena tahu. Tak banyak pun sikit. Okey. Supaya kita boleh bagi tahu. Kita boleh bagi ladap, kita boleh bagi pendedahan. Yang sebenarnya inovasi ni bukannya susah, amat senang. Selepas ni slot kedua, saya akan bentangkan tentang apa itu inovasi. Tuan-tuan akan nampak secara keseluruhannya. Jadi yang penting jalan penyelesaian tadi ladap dan pendedahan. Yang kedua, kita sebagai guru besar kena buat bimbingan secara berterusan. Okey. Mana-mana saya pergi pun, mana-mana daripada 10 orang guru saya, 8 orang dah mempunyai inovasi, masih 2 lagi untuk tahun ni insya-Allah. Jadi ke-8-8-nya saya memberi bimbingan secara berterusan. Kita tak boleh cakap cikgu buat inovasi and then kita lepaskan dia. Tak boleh. Kita kena membimbing dia. Tak banyak pun sikit buat follow up dengan dia. InsyaAllah benda tu boleh ya. Dan yang ketiga, menghadiri perkongsian inovasi anjuran pihak luar, peringkat negeri dan kebangsaan. Sekarang ni banyak elemen dalam web. Kita boleh dengar, kita boleh ambil ilmu diorang, kita boleh tahu, kita menambahkan ilmu saja. Bukan saja tuan-tuan, saya pun masih mendengar. Rupanya bila kita dah tahu inovasi ni, banyak lagi yang kita tak tahu. Jadi setiap kali tu kalau ada peluang saya cuba.
Dan secara tak langsung kita dapatlah markah untuk kita punya ladap kan. Alright. Garis masa pelaksanaan, ini pun penting. Okey. Ini garis pelaksanaan saya daripada Mac 2021 sampai November 2021. Okey. Kena ada perancangan dan kita ada pertandingan inovasi. Kita boleh masukkan untuk kategori guru berkumpulan tadi, murid-murid berkumpulan tadi dan individu. Jadi cikgu-cikgu kena merancang, nanti dalam slot yang kedua nanti saya akan bincangkan. Dan sini kita tengok dalam masa 1 tahun saya dah masuk 7 pertandingan inovasi. Okey, ada yang dapat silver, ada yang dapat bronze dan ada juga gold medal. Okey, ini saya akan terangkan pada slot kedua sekarang Okey, impak terhadap murid, guru dan sekolah apabila kita banyak masuk inovasi. Okey, yang pertama, murid-murid kita mudah mendapat pengiktirafan markah kurikulum dan pelibatan dalam pencapaian Kalau yang macam kita tengok yang ni, kita dapat peringkat antarabangsa. Saya faham. Sekarang ni markah PAJSK amat diperlukan untuk murid tahun 5, 6, 4, 5, 6. Bagi ibu bapa yang dah familiar dengan cara nak masuk ke sekolah asrama, dia orang memang nak anak-anak diorang ke peringkat antarabangsa. Tetapi kalau kita mengikut arus ataupun pertandingan melalui KPM agak payah. Okay, kita akan melalui peringkat daerah, negeri, dan barulah kebangsaan dan antarabangsa. Tetapi ada setengah pertandingan boleh direct terus ke antarabangsa di mana dia diiktiraf oleh KPM itu sendiri. Okay, ini saya akan bentang dalam slot kedua. Bagaimana kita nak memilih pertandingan-pertandingan yang diiktiraf oleh KPM. Okay, itu dia punya yang paling penting. Jangan semua pertandingan kita masuk. Okay, sebab ada setengah pertandingan yang tak diiktiraf oleh KPM. Jadi kita kena hati-hati dengan tu Okay, jadi markah murid kita untuk peringkat antarabangsa full mark. Okay, untuk peringkat antarabangsa. Okay, yang kedua, of course, 3 guru orang Chopin menerima pengiktirafan anugerah guru inovatif berkumpulan daerah Perak Tengah. Apabila kita dah masuk inovasi ni, kita bagilah kepercayaan pada cikgu-cikgu kita, mengiktiraf diorang, calonkan diorang untuk penganugerahan peringkat daerah. Okay, alhamdulillah pada tahun 2021, okay, kumpulan SK Chopin berjaya tabarkan untuk dapat anugerah guru inovatif berkumpulan. Apabila dia dapat anugerah berkumpulan daerah, diangkat ke negeri untuk dipertandingkan. Dia bersyukur juga pada tahun 2021 telah menerima anugerah guru inovatif berkumpulan peringkat negeri Perak. Okey. Secara tak langsung, standard yang ketiga, kepimpinan budaya mengakui keselipan dan meraihkan pencapaian sekolah dalam usaha mendiferensiasikan identiti budaya dan pencapaian sekolah. Kita dah berjaya dah. Kita dah buat pencapaian inovasi, gold medal apa semua. Akhir sekali kita kena meraihkan pencapaian cikgu ni dengan mengiktiraf diorang. Iaitu dengan cara kita bagi diorang masuk, mencalonkan diorang untuk daerah dan akhir sekali diorang berjaya. Jadi standard 3 kepimpinan budaya berjaya dilaksanakan. Okey. Dan akhir sekali impak kepada sekolah, of course telah masuk surat khabar itu dan ini, itu kepada sekolah lah dan secara tak langsung menaikkan nama sekolah di peringkat daerah, negeri khususnya dan juga kebangsaan. Okey, ini budak ni masuk dalam liputan GPS Bestari Sinar Harian. Okey, Ibu Pian? Ibu Pian? Baik. Untuk Sinar Harian ni dia amat mudah. Kalau kita boleh bagi bahan, diorang akan masukkan anytime dia. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita nak publicity-kan sekolah kita. Okey, dan impak kepada sekolah juga selain daripada masuk surat khabar, masuk surat ini. Okey, dia akan setiap inovasi, ada setengah inovasi yang akan menerbitkan kita punya abstrak dalam kompilasi kajian tindakan. Secara tak langsung, sekolah kita ada nama dalam penerbitan. Okey. Ini ada salah seorang dalam buku komplikasi kajian tindakan daerah Perak Tengah 2021 ya. Okey. Akhir sekali motivasi. Apa yang perlu kita buat bagi motivasi? Macam biasa beli jiwa Mizi. Okey, kita beli jiwa. Ini kepakaran GB Manap. Mana GB Manap? GB Manap? Ada. Ada. Okey, ini kepakaran dia. Beli jiwa. Okey, kita bagilah sedikit hadiah.
Bagilah sedikit cenderia hati. Bagilah untuk menaikkan motivasi diorang. Okey? Ya, cikgu. Dan kalau boleh, paparkan kejayaan diorang di pintu masuk supaya bila orang masuk, oh cikgu ni pernah masuk pertandingan, cikgu ni menang ni, cikgu ni. Yang macam saya gambarkan setiap cikgu tu di bawah kejayaan cikgu, inovasi dia. Tiap tahun. Jadi setiap tu akan berubah. Jadi semakin panjang dia punya banner tu, maksudnya semakin banyak dia dah masuk pertandingan. Itu cara saya bagaimana menghargai cikgu-cikgu. Okey. Dan tindakan susulan 2022, saya akan cuba kekalkan penambahan inovasi mengikut sasaran yang ditetapkan tahun 2022. Lepas tu, untuk tahun 2021, saya tak mengadakan kolaborasi. Saya akan cuba mengadakan kolaborasi sekurang-kurangnya 2 buah sekolah dalam daerah untuk tahun 2022. Dan juga meningkatkan jumlah pertandingan inovasi pada tahun 2022. Itu adalah asas untuk tahun 2022. Dan tengok, untuk tahun 2022, ini adalah antara inovasi yang wujud pula. Untuk tahun inovasi, yang pertama, ini adalah set getah paip yang dipanggil high host untuk mengatasi masalah pembelajaran amali wuduk. Ini untuk pendidikan Islam ya. Jadi tadi dah buat matematik, sains, BM, pemulihan. Saya fokus kepada pendidikan Islam pula. Okey. Ini untuk tahun 2022. Okey, ini juga untuk matematik pula. Okey, subtopik bundar. Kita panggil dia R-off. Jadi target saya untuk menghasilkan inovasi 2 pada tahun 2022 berjaya. Okey. Bagaimana kolaborasi? Okey, 2 inovasi yang saya buat tadi, saya dah berbincang dengan cikgu supaya bawa inovasi ini keluar sekolah. Akhirnya, kita pergi ke 2 buah sekolah lain di dalam daerah, kita buat kolaborasi di mana hasil inovasi ini telah dilaksanakan oleh cikgu. Tapi bila kita buat, jangan lupa paperwork ataupun laporan ya. Ini amat penting nanti. Okay, kita pergi ke SK Tanjung Belanya dan juga SK Parit. Itu kolaborasi 2022. Okey, dan pertandingan inovasi 2022, kita dah masuk sampai 5 pertandingan. Okey, tapi ada 2 pada hujung tu lah. Ini LA2. Okey, dan sebagai kesimpulan. Okey, ini adalah kita punya kluster 4 punya hasil. Okey, tengok yang ke kuning tu ya. Yang kuning tu merupakan perancangan 02777. Tapi pada tahun 2021, kita dapat bilangan perancangan 7. 2022 pun 7. Daripada kosong tadi. Okey. Apabila kluster 4 berjaya, secara tak langsung kluster 1, okey, saya dalam perancangan strategik dapat diselesaikan di mana bilangan guru mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. KPI saya 1 orang, tapi kita dah dapat 5 orang. Jadi secara tak langsung orang kata apa? Killing a bird with a 2 bird with a 1 stone kan. Kita bunuh dua-dua. Kluster 1 kita buat, kluster 4 pun buat menggunakan inovasi saja. Okey. Jadi secara tak langsung standard 4 kepimpinan sumber manusia di mana saya menetapkan proses dan sistem untuk memastikan satu pasukan staf yang berkualiti tinggi dan berprestasi tinggi. Okey. Apabila kelima-limanya sampai ke peringkat antarabangsa, of course boleh saya katakan staf ini berprestasi tinggi. Jadi ketujuh-tujuh standard tadi insya-Allah Tuan akan dapat laksanakan melalui program inovasi. Okey, dan akhir sekali pencapaian dicapai. Inilah pencapaian-pencapaian dalam pertandingan. Dan sekali lagi pada Hari Guru Daerah Perak Tengah. Okey, Sekolah Chopin telah menerima anugerah guru inovasi individu, anugerah inovasi kumpulan, anugerah khas inovasi pendidikan. Okey, itu saja untuk slot yang pertama. Ada soalan tak? Soalan tak ada, kecuali kagum je lah. Hebat lah, tahniah. Mantap. Okey, ini mungkin boleh jadikan satu contoh. Nak kata ni is the best not. Tapi ini apa yang telah dilaksanakan sekolah. Dan saya insya-Allah tuan-tuan, apabila saya telah melaksanakan 2 tahun inovasi ni, dia banyak memberi kelebihan pada kita. Saya harap tuan-tuan laksanakanlah. Buat permulaan 1 pun boleh. Okey. Banyak benda yang kita boleh capai dengan inovasi saja. Saya tak ada komen Tuan GB. Saya nak ucap tahniah terinspirasi. Alright, alhamdulillah. Itu tujuannya. Okay, thank you. Tujuannya saya nak mengajak kawan-kawan
Okey, kalau boleh kita sama-sama. Sebabnya peluang terlalu tinggi. Okey. Dan ini juga kalau lepas inovasi ni, kita sebenarnya ada satu lagi topik dipanggil kajian tindakan. Okey. Tapi slow, step by step. Buat inovasi dia dulu. Okey. Dan kalau boleh kita sebagai guru besar, kita pun ada satu inovasi. Baru kita akan rasa feel. Mencari keseronokan bekerja selain daripada ke kelas, pengurusan, apa semua. Kita buat inovasi. Ini adalah keseronokan bekerja bagi saya. Siapa? GB Leong okey? GB Leong, GB Chong GB Chong walaupun dekat dengan sekolah saya, dia dah tiap-tiap hari dia nak datang sekolah saya. Saya yang kata, sorry busy. So hari ni saya harap dia akan dapat sedikit ilmu lah. Ya, dapat. Saya okey. pun busy. Okey, kalau tak ada soalan, saya akan pergi kepada topik yang kedua. Ini yang lagi penting, topik yang kedua. Okey, bagaimana kita nak melaksanakan inovasi? Okey, sekejap ya. Tuan GB Hamzah. Tadi way forward tadi kolaborasi itu between sekolah yang terdekat kan. So kali ini itu buat kali ini Tuan GB dah pun membuat perkongsian dah peringkat kebangsaan dah ni. Mana kata satu lonjakan dalam perkongsian pembudayaan inovasi di SK Chopin dah. Memang mantap Tuan GB. Kawan yang orang kata turut serta pada hari ni. Pahang, Terengganu, Perak, 3 negeri Tuan GB. Tahniah. InsyaAllah kita cuba untuk ke depan lagi. Okey, sebabnya selepas ini, apabila saya tengok untuk perancangan anugerah co-curriculum peringkat kebangsaan, anugerah GPS, anugerah yang besar. Okey. Memerlukan setiap sekolah tu ada involve dalam inovasi. Sebab dia merupakan sesuatu yang penting dah sekarang ni. Okey. Jadi memang perlu ada di setiap sekolah. Okey, boleh kita teruskan next? Boleh. Kita rehat ke? Boleh je, teruskan je. Okay. Boleh. Ya, okey. Alright. Okey, ini baru kita nak cerita pasal inovasi. Tadi tentang amalan terbaik ya. Okey. Macam saya cakap tadi, bila saya sebut inovasi, hari pertama saya datang sana, muka cikgu merah. Sebab diorang takut, bila sebut inovasi je, dia ingat inovasi ni apa? Sesuatu yang membebankan, sesuatu yang perlu ada mechanical, seperti ada elektronik, tekan ini baru keluar inovasi. Sebenarnya tak. Okey. Kita tengok apa kata pakar-pakar kita, E. Miller. Inovasi merupakan idea, amalan atau objek yang dianggap baru. Apa benda-benda yang baru? Itulah inovasi. Itu kata Miller, 1971. Okey. Spencer, 1994. Inovasi adalah sesuatu yang dianggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh sesuatu itu. Tadi Miller kata benda baru. Okey. Spencer kata dah ada satu barang tetapi lebih baik daripada barang tu. Itu pula kata Spencer ni. Kita tengok apa kata teknologi pendidikan 1995. Glossary dia cakap apa? Merujuk inovasi sebagai idea, konsep atau strategi baru yang boleh mengikat suatu amalan. Bagi saya senang je. Pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penuan, semua itu inovasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan takut apabila nak menghasilkan, betul ke inovasi? Betul. Bukan tugas tuan-puan guru besar yang menyatakan itu inovasi tak. Tugas yang nak menyatakan sesuatu inovasi adalah juri-juri pertandingan. Dia yang akan melabelkan sama ada ini atau inovasi atau tak. Cuma tuan-tuan perlu tahu adakah dia cara baru, pengetahuan baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Kalau dia adalah kelima-lima ni ataupun salah satunya, itu adalah inovasi. Okey? Boleh? Jangan takut. Okey? Dari mana kita boleh dapatkan maklumat pertandingan inovasi? Banyak. Okey? Terutamanya dalam Facebook. Okey? Innovation Competition Information. Masuk je tu. Okey? Rakan kita.
Dia akan paparkan dalam setahun punya program. Dalam Facebook tu ada je pertandingan. Tuan-tuan boleh pilih setiap Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos sampailah. Laman web juga ada, just type pertandingan inovasi, mudah. Sekarang mudah. Kenapa mudah? Sebab yang menganjurkan inovasi ini merupakan IPT atau pembandaran yang ada KPI. Yang mana mereka pun terpaksa menganjurkan, KPI-nya menganjurkan pertandingan inovasi. Sama ada peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Okey? Alright, ada soalan mengenai maklumat pertandingan inovasi? Cikgu Mai ada masuk ke? Saya ada. Ada. Okey Cikgu Mai, setakat ni okey. Alhamdulillah okey. Alright ya. Alright. Bagaimana pertandingan inovasi dilaksanakan? Okey. Pada tahun 2000 ataupun semenjak COVID-19, 2020 hujung bermula. Dulu semua pertandingan inovasi bersemuka. Okey. Iaitu menghadirkan diri di Expo. Sekarang dah masuk ada dua lagi cara. Penghantaran video secara virtual, secara dalam talian Zoom ataupun Google Meet. Okey. Sekarang pun bersemuka pada tahun 2022 hujung dah start. Okey, dulu sebabkan masalah COVID tak ada. Dulu semua melalui penghantaran video. Okey. Sekarang ada 3 cara. Tuan-tuan dan perempuan boleh pilih mana cara. Tetapi cara yang paling saya suka, nombor 2. Okey. Nombor 2 paling mudah. Kita hantar video, tunggu keputusan saja. Tapi video kita kena A lah. Okey. Dan kalau kita nak dapatkan pengalaman, boleh pergi secara dalam talian Zoom, Google Meet. Di sini ada Q&A. Apabila kita bentang, ada soalan daripada juri. Kita jawab soalan juri. Yang penghantaran video tu tak ada Q&A. Okey. Dan bersemuka kalau boleh. Kita pergi dalam setahun tu sekali. Macam tahun 2023 saya dah plan untuk cikgu-cikgu, kita akan bawa cikgu-cikgu untuk pertandingan bersemuka sekali saja. Sebab dia akan melibatkan kos. Untuk tidur dia akan pergi pun dalam 2 hari. Kos hotel, kos makan, kos apa tu kita kena cari dulu. Untuk supaya ni. Kalau misal kata penghantaran video, hanya kos untuk kita masuk saja, pendaftaran saja. Yang lain tak ada masalah. Okey? Okey, itu bagaimana pertandingan inovasi dilaksanakan. Okey, kategori inovasi yang dipertandingkan. Okey, ini yang selama 2 tahun saya masuk, saya telah rumuskan ada 3 kategori. Okey. Yang pertama kategori A, school. School ni dibagikan kepada 2, junior innovator dan young innovator. Okey, junior innovator primary school, young innovator secondary school. Dia bagi dia. Kita yang selalu masuk junior lah. Okey. Kategori B untuk budak universiti, technical institution student, untuk budak-budak lah. Dan kategori C, academician, industry and professional. Yang selalu kita masuk bahagian C untuk cikgu-cikgu, academician dan professional. Dan untuk anak murid kita, kategori A. Ini juga bergantung kepada pertandingan. Setiap pertandingan lain dia punya kategori. Jadi kita kena cek betul-betul. Tetapi secara keseluruhannya, itulah 3 saja kategori yang dipertandingkan. Dan perlu dilihat, masalah pertama untuk masuk inovasi ini adalah kos keuangannya. Sebab untuk masuk pertandingan, dia punya kos agak tinggi. Agak tinggi ya. Untuk, ini hanya perkongsian. Untuk kita sebagai professional academician, paling tinggi 250 per entry. Dan paling rendah yang pernah saya masuk 100 ke 100 setengah lah. Itu untuk satu pertandingan. Tetapi untuk murid 100 ke 100 setengah paling tinggi, dan kadang-kadang ada yang percuma. Kita kena pandai cari. Okey, macam ada satu pertandingan untuk bulan Mac, dia percuma untuk primary school student. Okey. Jadi ada 3 kategori yang dipertandingkan. Jadi kita kena pandai memilih lah. Okey, skop inovasi yang dipertandingkan. Kita ada skop dia. Okey. Setelah saya rumuskan ke-5 ada 5 ya.
Dan saya cakap tadi ini adalah berdasarkan apa yang telah saya rumuskan. Mungkin ada 6, ada 7. Tetapi ini secara overallnya. Yang pertama engineering. Okey, kita tak adalah melibatkan langsung secara engineering. Okey, sustainable development, ini pun tak ada. Social science kadang-kadang. Kita masuk sini. Educational technology, di sinilah 100% kita punya bahagian. Yang kelima, information digital technology pun kadang-kadang. Okey, jadi yang kita masuk nombor 4. Okey, di bahagian educational management, business, educational 5.0, teaching and learning innovation, modern tool and education application. Ini nombor 4. Jadi setiap pertandingan tu kita kena pilih ambil bahagian teknologi pendidikan. Ya. Okey, langkah-langkah pelaksanaan penghantaran video. Saya ambil contoh untuk penghantaran video saja. Okey. Yang pertama, call for abstract. Kita kena hantar abstract dulu. Okey, bila kita dah dapat satu pertandingan, okey, pertandingan ni kita kena masuk sama ada laman web ataupun penghantaran melalui email. Apa yang perlu buat, dia nak tengok kita punya abstract. Okey, layak tak abstract yang kita buat ni untuk dipertandingkan. Itu yang saya cakap tadi, ini tugas juri-juri. Tak, kita bukan terus hantar je, kita kena hantar abstract dulu. Okey, jadi di pihak juri pertandingan akan melihat kalau kita layak, baru dia akan reply kita letter of acceptance, LOA. Okey, ni dalam masa seminggu atau 2 minggu dan paling cepat 2 hari. Okey. Kalau inovasi yang kita buat tu sesuai dengan tajuk, sesuai dengan skop, dia akan bagi letter of acceptance. Dia kakak dah settle tu, inovasi kita boleh masuk bertanding sekian. Bila ada LAO tu, baru kita daftar. Okey, daftar ada 2 cara selalunya lah. Pertama, early bird. Yang kedua, payment deadline. Kenapa dipanggil early bird? Kadang-kadang untuk menarik kita masuk inovasi, dia bagi seminggu atau 2 minggu awal diskaun. Itu dipanggil early bird. Kadang-kadang harga dia 200, dia bagi 100 je. Jadi tolong ambil ini, grab yang ini dulu. Kalau kita tahu nak masukkan, jadi mengurangkan kos kita. Jadi masuk early bird. Kalau tak, payment deadline tu, kita kena bayar full. Okay. Kita dah hantar abstract, kita dah terima LOA, kita dah buat pembayaran, barulah kita submit video. Okay. Submit video, selalunya video ni dibuat dalam 2 bulan, sebulan ke 2 bulan lah, mengikut pertandingan. Okay. Macam untuk yang bulan Mac ni, dia dah bagi tahu info hari tu pada hujung Disember. Jadi dia bagi hampir 2 bulan kita buat video. Yang ke masa agak lama. Okay. Jadi tak perlu risau. Dan akhir sekali lepas kita submit je video, kita akan ada judging section. Akan yang ambil masa 2 ke sebulan. Masa ni lah kita punya juri kalau dia sebab apa sebulan, kalau ramai yang masuk, ada setengah pertandingan tu sampai 700, 800 orang masuk. Jadi tu yang agak lama. Okay. Dan untuk judging section, okay, untuk makluman tuan-tuan ya, masuk inovasi saja, ini ramai orang tak tahu ni, tuan-tuan akan dapat medal. Masuk saja, tuan-tuan akan dapat bronze. Okey, kalau menepati kriteria, tuan akan dapat silver. Kalau A+, baru dapat gold. Mengikut kategori-kategori, nanti saya akan bincangkan lepas ni. Jadi sebab itu saya cakap, nak dapat medal bukan susah dalam inovasi, masuk saja. Bronze dalam tangan. Okey, tapi kena mengikut kategori-kategorinya lah. Dia akan bagi mengikut mungkin 25% gold, nanti mungkin lagi 35 macam tu lah, 35-40 untuk bronze dengan silver. Okey. Okey, cara menghasilkan video. Okey, ini yang paling penting. Okey. Setiap orang berbeza cara buat penghantaran video. Ini adalah cara saya. Okey. Dan cara limited untuk buat video, paling maksimum saya pernah buat 6 minit dia bagi. Okey. Paling minimum 4. Jadi range setengah pertandingan 4 minit. Setengah pertandingan 6, setengah 5. Jadi kita ikut syarat-syarat pertandingan. Tapi dia punya range selalu 4 ke 6 minit. Bayangkan 4 ke 6 minit,
kita nak menerangkan inovasi kita. Okey, jadi benda tu terlalu pack, jadi kita kita kena susun betul-betul. Okey, pertama, intro to project. Okey, intro to project ni selalu kita perkenalkan kita punya sekolah, kita perkenalkan ahli kumpulan. Okey, ahli kumpulan dan tajuk kita punya inovasi. Dan kalau ada setengah-setengah pula, dia nak masukkan depannya elemen dia orang punya pertandingan tu. Intro ya. Intro video dia orang. Misalnya kata UiTM yang anjurkan, dia suruh letak UiTM punya intro di depan. Jadi kita kena letak. Okey. Lepas tu baru kita buat intro to the project kita. Dan kalau boleh kita pun kalau setiap sekolah tu ada intro sekolah sendiri. Okey. Mungkin ada cikgu-cikgu yang pakar buat intro di sekolah-sekolah tuan-tuan yang buat, suruh dia orang buat. Okey, untuk jangan lama, dalam 30 saat ke 40 saat begitu. Okey. Lepas kita intro to the project, barulah kita keluarkan problem. Apa problem yang kita hadapi? Okey. Macam saya tadi, matematik problem dia. Okey, kita buat elemen problem. Okey, mengikut cita rasa tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak adun video tersebut. Okey. Lepas tu explain the innovation. Ini yang paling penting. Kat sini kalau bagi saya 2 ke 3 minit je di sini explain the innovation. Daripada 6, sebab kita nak memahamkan juri tentang inovasi kita. Jadi di sini yang paling banyak. Kalau kita acuh tak acuh je explain tentang inovasi, kita punya juri tak dapat idea apa yang cuba kita nak terangkan. Jadi fokus yang lebih banyak apabila kita buat video tentang explain the innovation ni. Okey. Lepas tu komersialkan, sama ada benda ni boleh komersial ataupun tidak. Asalnya bila sebut commercial, dah tentunya sebab PDP kita boleh komersial kepada macam tadi kolaborasi ke sekolah lain. Okey, boleh masukkan kolaborasi. Impact dia. Di sinilah impact yang saya cakap data tadi. Data sebelum dan selepas. Baru kita nampak impact dia. Okey, then kalau boleh kita masukkan selitkan video hasil daripada guru sekolah lain yang menggunakan kita punya inovasi. Mungkin dia kata inovasi ni bagus ke apa, kita perlukan macam tu ya. And then copyright if applicable dan publication if available. Okay, copyright saya akan terangkan sebentar lagi. Publication if available ni selalunya publication ni untuk kali pertama masuk pertandingan tuan-tuan tak ada penerbitan. Bila kali kedua dan kali tiga, sebab kali pertama dah masuk pertandingan, mungkin pertandingan ni buat penerbitan buku untuk abstrak tadi, baru ada. Jadi boleh masukkan. Kalau tak ada, tak perlu masukkan. Itu dia cakap if available. Okay. Untuk copyright, okay, copyright ni saya akan bincangkan lagi sebab dia sesuatu yang orang kata yang amat penting. Okay. Bukan dia satu keperluan. Kalau ada copyright ni, lagi elok. Okay. Supaya orang tak boleh copy kita punya inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk bertanding, markah untuk copyright ni pun ada. Okay. Jadi saya akan ajar bagaimana untuk daftar copyright sebentar lagi. Jadi secara overall, cara menghasilkan video, ada soalan? Sebelum saya pergi ajar ke copyright. Ada soalan tak? Nak menghasilkan video, nak tanya? GB Hamzah. Ya saya. Boleh tolong kalau ada masa, tunjukkan salah satu video yang GB Hamzah pernah buat. Alright, saya akan hantar. Okey. Okey, lain? Ada soalan? Clear? Okey, maksudnya semua clear lah? Clear. Okey, clear, good. Alright. Okey, saya akan ajar satu cara lagi bagaimana kita nak buat copyright. Benda panjang sikit, tapi saya dah buat sampai hari ini saya dah buat 4 copyright untuk saya punya inovasi. Okey. Okey. Copyright untuk semua inovasi di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang digelar MyIPO. Dekat Malaysia ada 2 saja. Satu di KL, satu di Penang. Okey. Selalu sebelah-belah utara di Penang, yang mungkin bahagian timur dan bahagian selatan mungkin di KL. Okey. Caranya. Okey, first step ya. First step.
Bila kita dah ada inovasi, kita nak daftarkan, okey. Yang pertama kita kena ada form of declaration. Form ni kena ada yang saya sahkan ni. Nampak ni yang saya tulis ni. I am Hamzah Zakaria, nombor IC apa semua, duduk di mana. Saya author and owner the copyright artistic iWeb. Ini ada aplikasi saya. Okey, bersama ahli kumpulan saya kalau tengok di situ. Okey. Form ni setelah diisi kena bawa ke Pejabat Suruhanjaya Sumpah. Okey, sebab kita punya Suruhanjaya Sumpah kena chop stamp mati kat sini. Okey. Borang ni kena hantar bersama-sama satu lagi borang daripada Mak Ipoh. Tapi sebelum tu saya nak tahu. Okey, borang ni saya boleh bagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Cuma saya risau setiap negeri tu berbeza ke saya tak tahu. Sebab di Perak ini adalah form of declaration. Okey. Ya. Yeah. Sampai sini okey? Right? Okey. Okey. Bersama form declaration ni, kena ambil gambar depan, sisi ataupun belakang kita punya inovasi. Kalau benda maujud, kena tengok depan, sisi, kiri, kanan. Semua gambar kena masukkan dalam satu A4 paper. Kalau aplikasi, setiap page aplikasi tu macam saya buat ni, okey, saya buat iWeb. Okey, iWeb ni macam biasa ya, walk along your school ataupun walk along your classes. Setiap pagi, belum masuk kelas, saya akan bergerak ke sekolah saya menggunakan aplikasi saya akan cek guru. Aspek 4.1, guru sebagai perancangan, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, menggunakan tab saja. Tak perlu lagi saya guna borang. Okey? Jadi saya masuk-masuk, dia akan pergi ke Google Drive, Google Drive pergi Google Studio, akan keluar data. Setiap guru saya punya aspek standard 4 tu. Jadi kalau SIC ke atau SIP datang, bagaimana cikgu melaksanakan standard 4 dalam SKPMG, semua di hujung jari saja. Itu aplikasi saya. Tapi yang saya nak terangkan di sini, bagaimana kita nak memohon Mak Ipoh tadi, inovasi kita kena jelas. Apabila Suruhanjaya tampak, dia faham. Okey, ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Oh, ini page. Macam saya ada coach and mentoring untuk 4.1, 4.2. Jadi semua kita kena masukkan, tak tinggal satu apa pun. Okey, jadi bersama dengan borang declaration tadi, dengan gambar rajah inovasi kita. Itu yang penting, itu dua benda yang kita bawa kepada Suruhanjaya Sumpah. Suruhanjaya Sumpah tak silap saya sekarang ni kena bayar 20 ke 25 ringgit ke untuk tanda tangan dia. Okey, sampai situ okey? Alright. Okey, kita teruskan. Bila dah ditandatangani oleh Suruhanjaya Sumpah, kita ada form. Form ni pun saya boleh bagi. Kita ada borang, dipanggil CR1. CR1 ni lah bagaimana kita mengisi mengenai kita punya inovasi tadi. Isi je, saya ingat mudah, tak ada apa masalah, tuan-tuan boleh isi. Jadi borang ni bersama dengan declaration yang bersama gambar tadi, hantar ke Mak Ipoh. Okey, terpulang sama ada utara ataupun tengah di Kuala Lumpur. Okey, dengan bayaran, tak silap saya RM270 ke sekarang, tak silap saya. Okey, boleh maklum dan telefon diorang lagi lah. Okey, dan dah bayar, cuma tunggu saja. Diorang akan ambil masa untuk semak dalam diorang punya komputer, dah ada tak inovasi. Sebab itu dia nak tengok gambar tadi. Diorang akan cek satu persatu, ada tak inovasi yang dah buat macam ni. Kalau tak ada, baru diorang luluskan. Kalau ada, diorang akan telefon tuan. Maksudnya inovasi tuan ada, tapi dia bagi nama lain. Tapi serupa macam inovasi ni. Jadi dia akan kata tak boleh untuk didaftarkan. Jadi itu sebab pentingnya. Jadi kita boleh tahu sama ada inovasi kita dah pernah dibuat orang ataupun tidak. Jadi kalau tak, kalau Mak Ipoh dah keluarkan kita punya sijil, pergi mahkamah kita mesti menang punya. Okey, dia kata dia dah pernah buat, dia tak ada sijil. Contoh, kita buat tapi kita ada sijil. Jadi kita menang. Itulah ayatnya. Okey, itu je senangnya. Dah hantar, tunggu. Saya rasa dalam 3 bulan, 2 ke 3 bulan. Dia agak lama jugalah. Okey, dia akan maklumkan kepada kita. Diluluskan, dia akan bagi satu surat mengatakan apa-apa. Itu dalam 2 bulan lagi baru sijil sampai. Okey. Okey, saya rasa sampai situ saja.
Saya dah terangkan tentang amalan baik, cara-cara nak buat video, nak buat inovasi, dan insyaAllah saya akan masukkan video nanti. Ada soalan? GB Hamzah, Ya, saya. saya tak ada soalan. Cuma saya nak minta sedikit perkongsian lah. Kalau GB Hamzah ada pengalaman, GB Hamzah dah ada banyak pengalaman Okey. dalam menyertai pertandingan-pertandingan lah. Jadi Okey. boleh tak mohon kongsikan kalau ada peluang-peluang untuk kami menyertai pertandingan dalam grup kita. Sebab kadang-kadang kami Saya akan carilah, insyaAllah. Sebabnya dia ada beberapa pertandingan. Okey. Sebab kita dah boleh tahu pertandingan ni, dalam banyak-banyak pertandingan, juri dia tak sama. Juri berbeza. Okey. Nanti jangan rasa terkejut bila masuk inovasi yang sama di dalam dua pertandingan yang berbeza, tapi kita dapat, yang ni dapat silver, yang ni dapat gold. Okey. Juri tu yang menilai orang yang berbeza. Tetapi mungkin dia punya penilaian tu sama. Macam kita menilai anak-anak kita. Yang ini kita rasa okey, yang ini kita terasa okey. Isteri kita menilai, yang ini pula okey, yang ini tak okey. Dia lebih kurang begitu. Tapi saya akan pilih yang betul-betul. Okey, mungkin jangka masa saya akan bagilah. Kalau misal kata betul nak buat, okey, ini dah nak buka sekolah. Kita nak buat inovasi tu, buat permulaan ni agak bukan senang juga. Jadi saya akan bagi masa mungkin 2 bulan macam tu kita buat inovasi. Jadi kita akan masuk pertandingan bulan Jun. Okey. Bulan Jun ni pertandingan politeknik di Jitra Kedah. Okey. Dia panggil iCompact. Dia peringkat antarabangsa. Jadi bagi saya tiap-tiap tahun masuk itu. Dan saya pun kalau misal kata rezeki ada, mungkin saya pergi secara bersemuka. Okey. Tetapi untuk tuan-tuan, kalau nak buat video, saya akan cari yang lain. Jadi ada 2 skop kat sini lah. Satu yang bersemuka, satu yang cara menggunakan video. Okey, nanti saya akan masukkan dalam grup. Okey, terima kasih GB Roha. Saya akan masukkan ya. Okey, yang lain? Kod ada? Bukan sampai setakat sini saja. Kalau misal kata selepas ni tuan-tuan ada masalah, hubungi saya, telefon je saya. Ataupun WhatsApp je, ada apa masalah, saya akan bantu. Okey? Itulah tujuannya kita buat pun ini. Untuk membantu kawan-kawan supaya setiap di sekolah kawan-kawan ada inovasi tersendiri. GB Hamzah. Ya, saya. Saya tak ada soalan, cuma nak cakap terbaiklah perkongsian hari ni dan I love you. Kawan ingat cuti-cuti ni nak pergi Pahang ni. Boleh. Datang. Kawan tak ke mana? Takut tak kesempatan anak SPM, habiskan anak SPM dulu. Betul, sama kita, sama. Sama ya? Bagi dia selesai dulu baru berjalan. Okey. Okey, kalau tak ada yang lain, kalau misal kata betul tak ada yang lain. Kalau tak ada yang lain, saya nak cuba tutup lah. Okey, sebab saya perlu ke Ipoh pula hari ni. Ada just makluman kawan-kawan, hari ni saya ada mesyuarat dengan Esko Pendidikan. InsyaAllah, mau doakan kejayaan saya di sana. Ada projek baru. Kirim salam ke tu Esko. Salah dengan bos semua. Okey, insyaAllah. Terima kasih GB Hamzah. Okey, sama. Nampaknya adalah jalan sikit. Okey. Panduan sebagai panduan untuk sekolah hamba lah saya untuk menyertai program inovasi ni lah. Ya. Tapi kat daerah Hulu Terengganu sekarang ni tengah pening dengan PSO. Tanya Mazni kalau tak salah. Okey, selesaikan PSO. Dalam PSO masukkan ni kajian tindakan inovasi. Ya. InsyaAllah. Di Perak Tengah ni, dia sekarang ni tengah sibuk pasal jadual anjal tu. Yang 38 waktu tu. Sama ada nak ikut tahun lepas ke, yang beban berat murid tu kan. Yelah, sekarang ni pun tak ada tu lagi kan. Masih lagi guna. Masih lagi guna. Itu tengah bising pasal itulah sekarang ni. Nak memudah ikut je yang tahun lepas punya. Yelah. Tapi itulah berfokus kepada jumlah minggu akademik kita.
Kalau misal kata still 38, Ya, ya, ya. kita ikutlah. Kalau pertukaran 39, 40, terpaksa tukar dia punya jumlah. Yelah. Tak ambil gambar ke grup kita? Ada ke siapa ambil gambar? Buka kamera. semua, buka. Buka Buka. Okey, ada GB Date. GP Hamzah. Ya. Cuma soalan tak ada juga sebenarnya. Cuma Okey. Kalau komen sikit pun elok juga tu. banyak-banyak terima kasih lah. Berbanyak-banyak terima kasih kerana beri peluang untuk kita-kita ni lah kami-kami ni untuk berkongsi kejayaan ataupun apa inovasi yang di sekolah Cikgu Hamzah. Nampak ruang-ruang tu lah, sebenarnya nampak ruang-ruang untuk dilaksanakan di sekolah sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Cuma seperti biasalah. Seperti biasa macam kita di MPQN juga, kalau ada ruang, kalau ada kelapangan, kalau Cikgu Hamzah boleh bantu, slide ada depan tu kalau boleh share lah. Wahai, boleh, tak ada masalah. Lagi elok. Saya serahkan nanti. Saya masukkan dalam grup kita ya. Okey. Saya simpan pun tak boleh bawa ke mana pun. Saya simpan pun tak boleh bawa ke mana. Kita kongsi kawan-kawan. GB Puah, inovasi dalam bahasa Cina mungkin boleh lah sebab kurang sekarang ni, tak ada. Dalam SJKT Tamil saya nampak ada dah. Tengok peluang-peluang yang ada. Ya, terima kasih ya juga Hamzah. Ini memang dapat banyaklah untung kami semua. Thank you. Okey, ini kebanyakannya pun dalam negeri saja. Okey, macam SJKT tempat saya ada satu tu, dia masuk dalam pertandingan luar negara di Thailand, Singapura, Filipina. Ini terlalu advance. Sebabnya bila kita buat di luar negara, kita kena gunakan bahasa Inggeris untuk explain. Kita punya slide pun dalam bahasa Inggeris. Jadi itu mungkin kekangan sikit bagi kita. Tapi kalau level kita bagus, kita dah boleh pergi ke peringkat ASEAN. Sebenarnya banyak. ASEAN, Thailand, Singapura tu banyak. Saya nak cuba satulah nanti, tapi dalam perancangan. Inovasi itu kena slide tu dalam bahasa Inggeris. Dan pembentangan pun apabila kita buat video pun dalam bahasa Inggeris. Itu yang agak kekangan bagi kita ni. Betul tak Mizi? Betul. Jadi kita masuk yang dalam Malaysia dulu, tetapi dia peringkat bangsa yang menggunakan bahasa Melayu dulu. Okey. Okeylah, saya rasa setakat tu je lah Ji Hamzah. Okey, katanya gitulah ya. Akan bekerja pula ke sana. Okey, sekali lagi saya bagi pihak hari ni mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan, pada semua yang sudi hadir bersama-sama. Bukan nak kata yang terbaik, tapi inilah amalan yang saya dapat kongsikan. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan boleh laksanakan, teruskan. Saya sedia membantu daripada A sampai Z. Cuma telefon dia saya, dekat mana, apa yang tak boleh, saya akan bantu. Dan jangan segan-segan telefon saya, insyaAllah. Kalau misal kata saya tak jawab, tinggalkan pesanan, kemudian saya akan jawab kemudian. Alright. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan akan berjaya sebagai guru besar yang cemerlang di sekolah sendiri, di daerah masing-masing maupun di negeri masing-masing. Hingga kita berjumpa next time, GB Pian. Ya, terbaik. Bila kita nak buat reunion? Ini antaranya. Ini baru separuh saya tengok ni. Kita buat yang kelas kita lah pula. Terima kasih kepada kita punya pengetua. Kita punya ketua kelas. Itu saja tuan-tuan dan perempuan. Sampai kita berjumpa. Terima kasih. Terima kasih juga Hamzah. Terima kasih GB Hamzah. Terima kasih semua. Baru nafas ni. Thank you. Ini Mazni tak buat kamera. Baru Ini nafas. Mazni. Saya nampak muka. Tolonglah. Hujan lebat ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih GB Hamzah. Assalamualaikum. Mohon Nabi Mazni. Salam. Selamat pagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Salam. Gambar-gambar tadi kamu ambil ni kau kamu. Gambar yang kamu aku mana nak mengganggu. Okey, Nan, Asrul. Okey kan? Okey, boleh tutup dah. Terima kasih banyak-banyak Asrul.